apa? Sekejap Dok ni apa? Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ni video saya? Okey, semua boleh dengar Puan Asma AA Bakery boleh dengar Assalamualaikum. Dengar Puan. Dengar. Alhamdulillah. Selamat datang. Ke Nur Fatiyah Adrina. Boleh dengar saya Puan Nur Fatiyah boleh dengar Encik Hairul Zaman boleh dengar Dengar. Boleh. Dengar. Okey, insyaAllah. So, saya nak ucapkan terima kasih sebab join kita punya Google Meet class hari ni. Tak apa, kita start dalam skala yang kecil dulu. Sebab hari ni kita nak buat sama-sama sampai lepas kita habis session ni memang semua dah submit untuk buat Google My Business dah. Boleh cuma nak tahu macam Puan Asma, Puan Hairul Zaman guna handphone ke atau guna laptop? Saya guna handphone. Guna handphone. Puan Asma? Saya pengguna handphone Puan. Handphone juga Puan Nur Fatiyah? Assalamualaikum Puan. Puan Nur Fatiyah guna phone juga ke? Okey, guna laptop. Okey, baiklah. Okey, tak apa. Kalau yang guna laptop ke apa ke tak apa, cuma saya tak pasti sama ada boleh buat terus tak dekat dalam phone tu apabila kita tengah Google Meet ni. Boleh tak rasa-rasanya? Okey, tak apa, insyaAllah. Kalau semua dah sedia, saya mulakan Boleh Okay, saya akan sharekan skrin. Apa yang kita nak belajar hari ni, kita nak setiap orang yang ada bisnes kat sini, contohnya Puan Asma ada AA Bakery, lepas tu Cik Hairul, bisnes apa Kita buat vanity mirror, meja makeup yang ada lampu tu. Masya Allah, lepas ni nak order. Dah lama Boleh. kenal Boleh. Oh, vanity mirror. Buat kat mana tuan? Saya buat di Bandar Sarjana Putra. Okey, Cuma sekarang ni saya ada dekat site KLIA lah. Okey. Saya ada bengkel buat perabot dekat Bandar Sarjana Putra. Masya Allah, dahsyat, hebat. Lepas ni boleh order ramai-ramai. Boleh, mirror ni. insyaAllah. Okey, so benda pertama kita nak buat, kita nak supaya orang bila dia masuk je dekat dalam Google, dia Google je vanity mirror atau dia Google je bakery dekat kawasan tuan-tuan ni semua, dia orang dapat nampak bisnes tuan-tuan. Jadi biasanya orang ni, consumer, dia akan pilih bisnes-bisnes yang dia orang boleh nampak visibility bisnes tu. Kan, bila dia nampak visibility bisnes, dia akan lebih cepat trust lah. Jadi hari ni kita akan mula untuk visiblekan bisnes kita ni insyaAllah dalam Google. Bila orang cari je dekat dalam Google, dia jumpa kita punya bisnes instead of orang lain. Okey, jadi saya akan mula share screen. Kita buat step by step. Kalau misal kata yang dah saya minta tolong untuk respon kat saya. Kalau misal kata okey dah buat step tu, bagi tahu saya dan kita akan kalau belum siap saya akan tunggu. Kalau dah siap baru kita move on. Supaya sama-sama dapat achieve habis je Google Meet ni, masing-masing dah submit dah kepada Google untuk kita buat Google My Business account ni. Okey, saya mula Abang apa dia kata bagi tahu, saya bagi senarai kat dia akan pilih.
Nak suruh apa? Oh, gaji. Untuk apa? Bukan. Hang kena bagi tahu kat aku 5 benda yang aku nak buat. Okay, saya sharekan skrin saya ni. Lagi dah tapi Kalau tuan-tuan dah nampak ke skrin saya? Sekejap. Okay, boleh nampak ke skrin saya? Dah boleh nampak tak skrin? Boleh nampak dah. Boleh, insyaAllah nampak yang ni Okay. Ya, nampak ada Cuma gerak biru merah tu. Okay. Jadi kita nak mulakan kita punya ni. Sebelum tu saya minta tolong sepanjang kelas ni kalau boleh respon, sebab saya tak tahu, kalau tak saya tak tahu dan saya hanya akan teruskan. Nanti saya takut saya shock sendiri pula, sedangkan orang kat sana dia tak tahu apa yang tak dapat apa yang tengah cakap kan. Jadi mula-mula saya nak tanya, tuan-tuan semua dah ada tak email untuk bisnes? Dia ada 2 jenis email dalam Google ni. Satu personal email dan satu lagi dia ada email for business. Tapi kalau belum ada, boleh create email for business. Kalau tak ada, tak apa, boleh guna Gmail yang biasa tu dulu. Okay, kalau nak create, saya just bagi tahu sekali lalu dulu tentang email business. Dekat sini siapa yang dah ada email business ni? Tuan dah ada email business dah? Saya pakai Gmail biasa, saya tak sure yang tu business ke bukan. Saya create email biasa sajalah, macam yang normal tu kan. Okay, faham. Puan Asma? selain tu aku tak ada nama lah, saya pakai email biasa rasanya tu. Email bisnes tu macam mana pun. Okay, nanti saya tunjukkan Okay, Puan Fatia? Okay, so kalau kita tengok dekat sini, Tak ada sebab kalau email business ni dia ada tambahan function sikit lah, tapi kalau tak ada pun tak apa, kita boleh guna dulu untuk kita create dulu Google My Business tu supaya orang nampak business kita lah kan yang itu kan dia reject. Lepas tu Okay, ni contohnya kalau nak create Google My Business ni, kita kena type lah Google My Business tu. Kita kena type untuk create account Google dulu. Kalau dah ada tak apa, untuk hari ni pakai je dulu account Google yang dah sedia ada tu. Supaya kita tak buang masa lah. Okay, jadi bila kita dah ada account Google, kita sekarang ni akan start macam mana, saya akan tunjukkan langkah-langkah pendaftaran account Google My Business. Okay, maksudnya kita nak bila orang type je bisnes kita, dia akan nampak kita punya bisnes dekat dalam Google tu. So langkah yang pertama, cuba semua orang type http www.google.com/business ataupun pergi dekat Google kat sini, terus type kerja dalam search engine Google ni, Google My Business. Okay, kemudian dia akan nampak kat sini, Google My Business, drive customer engagement on Google. Okay. Tuan boleh boleh buat bersama-sama Puan Asma, semua boleh Kalau dah, boleh bagi tahu saya dah, saya move next. Okay. Dah ke? Dah klik tak dekat Google My Business, drive customer engagement on Google? Awak punya tu pas pandangan kemarin duduk kat sebelah saya. Saya nak tengok open screen yang nampak semua orang.
Boleh tak? Join. Okay, kemudian saya assume dah klik dekat Google My Business ni. Boleh tak? Dapat tak dapat yang mana guna handphone tu dah boleh tak? Dia grow your business with Google Ads tu. Okay, Google My Business drive customer engagement on Google. Okay, ataupun dekat dalam Google tu boleh cari dekat tepi tu ada lambang My Business tu kan. Tak ada idea. Okay, dia akan keluar skrin ni. Dapat tak yang ni? Engage with customer on Google for free. Ada tak? Semua orang dapat tak ke halaman ni? Okay. Dapat tak? Pergi kat search engine Google tu, pergi kat Google My Business, dia akan keluar halaman ni. Dapat tak? Merah. Kalau dapat boleh bagi tahu saya akan move next. Merah. Ada idea tak nak bagi kerja apa kat aku? Ha. Aku tak tahu. Aku pun konten je. Dah dapat Ya, sebab aku dia suruh senaraikan 5 ke dia nak pilih. Tuan dah dapat tuan? Dia suruh senaraikan 5 orang pernah kerja nak buat. Dia akan pilih satu lagi. Kalau tak boleh voice, saya rasa drop comment. Dekat comment tu pun tak apa. Cakap okay, saya akan proceed page yang seterusnya. Wah, ni saya lagi. Ni lepas ni. Selain saya. Okay, kalau dah sampai dekat engage with customer on Google for free ni, dia akan ada butang biru kat bawah ni, manage now kan? So sekarang klik manage now tu. Semua orang klik manage now. Bagi tahu dia orang kat belakang tu semua padam saya punya suara kat luar. Okay, dah klik manage now ni. Okay, kita cuba harap-harap lepas kita habis session ni semua orang memang dah ada, kita submit sebab lepas kita submit ni kita kena tunggu respon daripada Google untuk bagi kita code number. The moment kita dapat code number tu kita masukkan terus bisnes kita dah ada kat dalam Google. Jadi saya just nak make sure semua ada dalam page yang sama. Depan sikit bagi saya tengok skrin lagi satu. Handle customer database ni. Handle apa? Handle customer Saya pun dah ada lah puan A&A Bakery tu. Saya dah buat dah. Oh, dah pernah buat lah. tu lah. Sekejap Pernah buat manage my business ni lah. Okay, yang mana yang belum tak apa. Yang lain dah dapat tak page yang ni? Kalau dah ada, terus create terus. Yang mana belum ada, terus create. Maknanya find and manage your business. Letak kat dalam tu, sekarang juga type nama business yang anda sedang guna sekarang ni. Okay, dah type ke? Kalau macam bakery tu, dia boleh tulis lah A&A Bakery, contoh. Lepas tu macam vanity mirror tu, boleh tulis special vanity mirror ke ataupun vanity mirror apa ke, contoh macam tu. Okay, dah tulis Kalau dah, pergi ke page seterusnya, pilih business category. Business category ni pilih business yang dah ada dah dekat dalam business category tu. Ni tak ada mouse Saya nak tengok for others, saya nak tengok semua orang. Okay, boleh Tuan boleh tuan? Pergi dekat comment box tu kalau takut ada komen. Okay.
Alright. Okay, Puan Fatia. Okay. Okay, done Macam saya ni, saya nama company 11 March. Semua saya punya produk vanity mirror, cabinet. So yang tadi tu saya kekalkan dengan nama company lah kan. Okay, boleh juga nak kekalkan nama company. Maknanya apa nama company tadi? 11 March Enterprise. Okay, 11 March Enterprise. Boleh sebab nanti bila orang Google, dia akan jumpa business tuan lah. Kalau bawah tu business kategori tu boleh cerita pasal perabot sebab mungkin tuan ada banyak produk lain selain daripada vanity mirror je kan. Okay, boleh tulis kat situ. Okay, kemudian semua Puan Nur Fatia pun dah ready Kalau dah, kita akan klik next. Pilih business kategori dulu, pilih daripada kategori yang diorang dah sediakan dah kat situ. Kita nak dapat approval je dulu. Kemudian tekan next. Okay, lepas tekan next, dia akan bawa kita ke page seterusnya ni. Do you want to add a location customers can visit like a shop or office? Kalau perniagaan tuan ada permis perniagaan dan orang boleh datang visit ke dalam permis perniagaan tuan tu, tuan boleh tekan yes lah. Kalau kita berniaga online dan kita tak nak orang visit kita, kita tak perlu visitor, kita tak perlu traffic untuk datang, kita klik no kat situ. Okay, kalau dah sudah, klik next. Puan Fatia, okay? Send message to Puan. Okay, good. Puan Asma, kalau kata Puan Asma dah buat benda ni, mungkin saya tak pasti bersama ada Puan Asma yang dah complete tu yang ini ke atau yang mana. Tapi tak apa, boleh follow je, nanti kita akan bagi tahu next apa yang kita akan buat seterusnya lah. Okay, ready kemudian kita akan tekan next. Dia akan pergi where do you serve your customer. Yang ini optional. Kalau nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Tapi pada saya baik letak sebab kadang-kadang bila orang Google ni, orang nak tahu yang terdekat dengan dia. So dia orang boleh locate. Contohnya macam Puan Asma punya cover area untuk Puan punya produk ni di mana? Pekan Meru ke apa? Meru. Okay, kawasan Selangor jadi mungkin boleh letakkan sikit lah dekat dalam ni search area ni. Jadi bila misal kata orang nak cari COD bakery punya produk ke, birthday cake punya ke apa ke, nanti dia akan dia akan search untuk location ni lah. Okay, kalau dah kita tekan next Okay, once kita tekan next, kita masukkan nombor telefon. Pilih dulu Malaysia, lepas tu kita masukkan nombor telefon kita. Apa ni? Okay, boleh. Puan Fatia boleh ambil yang itu. Location, dia kena add location tak apa Puan Fatia. Apa yang Puan kena buat, Puan add je. Kawasan Puan ni kat area mana? Contoh kalau yang mudah-mudah je tulis Alostar Kedah ke ataupun macam Muar Johor macam tu. Okay. Kalau dah tekan next. Nanti dia akan bawa ke kawasan yang kena letak nombor telefon ni. So insyaAllah. Saya suka kalau lepas habis session ni, at least saya dapat bantu beberapa orang dah adakan bisnes dalam Google Meet ni. Okay. Dah tekan next, dah letak nombor telefon ni semua orang. Lepas tu dia minta dekat sini current website URL. So ini boleh letak web page website. Macam Cik, tuan dah ada website dah? Saya belum lagi. Saya hanya guna Facebook je lah. Okay. Lepas tu Puan Fatia? Puan Fatia dah ada web page tak? Landing page ataupun website? AA Bakery dah ada dah? Kalau dah ada, boleh tulis kat sini. Sebab web page URL ni sangat penting untuk kita next nanti kan kita nak buat Google Ads kan. Kita nak memang benda tu dia orang route ke dalam landing page yang kita jual produk kita tu.
So bila dia tekan je, dalam tu adalah words-words yang menjual dah kat dalam tu. Okay. So kalau dah sudah, boleh tekan next. Dah masukkan nombor telefon semua okay, tak apa. Kalau belum ada website tu, mungkin boleh tulis copy paste URL Facebook. Copy paste URL Facebook. Okey, saya masukkan URL Facebook lah. Maknanya buka Facebook nanti Puan Fatia dekat batu kat atas sekali tu, dekat yang tempat yang alamat HTTP Facebook bla 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 tu, copy tu letak dekat dalam, paste dekat dalam ni. Okay, kita letak Facebook dulu. Kemudian kita tekan next. Okay, semua dah copy Tanya dia dah copy tak? Tanda soal. Okay, kalau dah kita tekan next. Nombor telefon pun kita dah masukkan. Kemudian stay in the known. What updates and recommendation for your business on Google? Tekan yes lah. Sebab kita pun guna dia kan. So kita kena friendly sikit dengan dia lah. Biasa dia akan recommendkan kita produk baru dia. Macam contohnya kalau Google Ads ada buat promo ke apa ke, dia akan bagi tahu kita. Okay, kemudian lepas tekan yes tu, tekan butang next. Okay, bila dah tekan butang next, dia akan masuk dekat sini pula, page ni. Please enter your postal address to verify. Okay, yang dekat sini, okay, yang dekat sini, isi siap-siap. Country, Malaysia, lepas tu isi alamat kita. Ni kena betul-betul punya alamat lah. Sebab nanti Google akan hantar kita surat. Letak, lepas tu kat mana tempat dia, postcode kita kena letak betul-betul. Semua sekali isi maklumat ni dulu. Maklumat alamat syarikat kita. Okay, kalau dah siap bagi tahu saya akan move. Boleh ambil masa untuk isi dulu. Cuba Google kat sini. Ni patutnya muka awak lah ni. Cukup. Try Google A&E Bakery. A&E Bakery. Cukup. Pergi Google lah, Google search sini. Okay, search. Puan Asma punya yang apa yang di kampung Bukit Kapar ni, betul Selangor? Betul tu Puan. Okay, dari Puan Asma dah visible dah. Ni boleh dijadikan contoh ni kat online. Tapi macam ada problem lah saya punya ni. Account. Dia kata suspended. Oh, okay. Okay, tak apa. Nanti lepas session ni saya akan ada saya tolong Puan Asma. Kita akan tengok balik. Okay. Jadi Puan Asma ni saya tengok kalau benda ni kita tolong tengok macam mana nanti boleh unsuspended dia. Maknanya dah ada kat sini, orang Google jumpa, cuma tinggal buat Google Ads sahajalah. Bila orang type produk yang dia nak cari tu, dia orang akan jumpa Puan punya produk. Okay, yang lain dah masuk dekat yang ni, dah alamat semua dah settle Tanya Puan ni dah settle tak? Puan Fatia kalau dah boleh respon dekat dalam ni, dekat message tu. Kalau tak apa. Kalau tak saya tunggu lagi lah.
Okey. Okey, boleh isi semua tu. Kalau dah siap isi, kita teruskan ya. Next Boleh ya? Okey, bila dah tekan next tu, dia akan keluar ni. Choose a way to verify. Postcard by post. Nanti dia akan hantar, Google akan hantar kita. Dia akan hantar surat. Okey, nanti dekat dalam bawah ni boleh letaklah nama yang postcard ataupun surat yang nak dihantar tu nak letak atas nama siapa. Kalau atas nama perniagaan, letak atas nama perniagaan kita lah. Kalau kita nak letak nama kita sendiri pun boleh. Maknanya person yang in charge tu. Okey. Dan dekat bawah ni dia akan keluar siap-siap alamat kita yang kita masukkan dekat dalam page yang sebelum ni tadi kan. Dia akan keluarkan siap-siap. Lepas tu tekan post. Macam kes saya ni dia dah tulis verified. Saya pun tak tahu sebelum ni masuk akaun yang mana ataupun post page ke alamat yang mana. Oh, dia tulis verified terus? Ya. Okey, tak apa. Kalau macam tu nanti cuba semak dekat dalam email. Dia antara email, post ataupun message. Cuba check tiga tu lah. Okey. Alright, saya teruskan Okay, kemudian continue lah. Kalau yang macam tuan tadi dia dah verified dah, tak apa dah. Yang mana yang dah sudah ni, yang ni tekan je continue kat sini. Okay, dalam masa terdekat ni Google akan contact tuan-tuan dan puan-puan untuk dia verify tadi. Boleh ya? Okay, kemudian okay. Kemudian boleh buat langkah seterusnya ni untuk setting dah ni. Setting perniagaan tu daripada pukul berapa ni semua. Ikut je setting-setting ni. Tapi tak apa, kalau setting-setting ni kejap lagi boleh buat sendiri pun tak apa. Yang penting yang tadi tu kita dah submit dah. Maknanya semua orang lepas ni insya-Allah dah akan ada visibility dekat dalam internet dah. Perniagaan masing-masing. Okay, bila dah tekan next. Kita nak accept message ke apa ke daripada customer message ke, tekan accept message. Tarik benda ni ke sini. Maknanya kita nak accept message lah. Sebab kadang-kadang orang nak tanya pasal kita punya perniagaan tau. So kita make ourselves available. Tekan next ni, dia tekan next kat sini. Once kita tekan next, dia akan letak kat sini. Dia akan keluar page macam ni kan. Kita boleh describe pasal produk dan juga kita punya kita punya perniagaan. So untuk masa sekarang ni boleh tak letak 2 baris saja dulu description tentang produk dan juga perniagaan kita. Letak 2 baris dulu sebab lepas ni you all boleh edit sendiri dah. Okay. Tanya Puan Fatia okey ke? Kalau ada apa-apa soalan. Okey, kalau dah siap describe semuanya. Okay, kalau dah describe, kita boleh go to the next page, kita tekan next. Okay, bila kita tekan next ni, nanti dia akan keluar tempat kita boleh upload foto. So benda ni sangat penting supaya bila orang Google, orang nampak kita punya business. Jadi letaklah kita punya logo perniagaan kita boleh, produk kita boleh, ataupun macam tuan ada gudang ke kan, ada kedai ke, letak kat situ supaya bila orang Google, orang nampak dia ni memang betul-betul berniaga. Macam tu. Dia akan berbeza antara orang yang letak bisnes dia tapi dia tak buat Google My Business ni, jadi orang tak nampak. Orang kena masuk dulu dekat dalam kita punya website baru nampak. Kalau macam ni dia Google dia terus nampak. Macam tu. So tu perbezaan dia lah. Jadi biasanya orang ni dia akan pilih benda yang dia nampak dulu dan benda yang dia nampak meyakinkan.
Jadi boleh letak. Kalau misal kata kita work from home, katalah kita bakery kita boleh letak produk kita yang kita tengah buat banyak-banyak tu. Kan, yang belum di packing ke apa, letak banyak-banyak. Maknanya nak tunjuk ke orang yang kita ni memang terima order banyak-banyak pun. Memang kita ni bukan buat bakar kuih satu tray je satu hari. Tak macam tu. So gambar yang dekat dalam ni saya cadangkan kenalah gambar yang meyakinkan orang supaya sekali imbas je orang tengok, orang yakin untuk seterusnya klik masuk ke dalam kita punya Facebook, masuk dalam kita punya landing page tu, website kita nanti. Sebab benda tu mempengaruhi keputusan dia orang sama ada dia nak klik kita ke dia nak klik orang lain. Macam tu. Kalau misal kata gambar nak letak kemudian pun boleh sebab kat sini gambar dalam phone. Okey, tak apa boleh. Kalau ada gambar kalau dalam laptop tak ada gambar sekarang ni tak apa, nanti pindahkan dulu gambar tu, kejap lagi baru boleh masukkan, kemudian kita edit pun boleh kan. Kita akan masukkan gambar-gambar lain lagi. Okey, kemudian kalau yang guna phone tu, yang misal kata gambar memang dah ada, letaklah 1-2 gambar dulu, kejap lagi sekarang duduk free-free, boleh tambah lagi gambar yang nak ditambah tu. Okey, kemudian kita klik continue Okey, lepas kita dah klik continue, your business profile is almost ready, kata dia. You can continue making updates and edit to your profile at any time. Your edit will be visible to customer on Google after you have been verified. Okay, sekarang ni kan kita belum dapat verification code kan. Jadi kita boleh lagi buat apa yang kita nak alter ke apa, kita ada masa lah. Okay, kemudian macam tadi macam gambar tak masuk lagi ke ataupun description kita tu tadi kita letak yang ringkas sahaja kan. Jadi kita boleh amend lagi. Sekejap lagi saya akan tunjuk nak tekan kat mana untuk kita edit. So now press continue. Bila kita dah press continue, dia akan keluar macam ni. Lepas tekan get started, dia akan masuk ke home, ke page home. Okay, bila dia keluar macam ni, tekan get started. Okay, bila tekan get started, dia akan pergi ke kita punya dashboard. Ni dashboard milik kita lah. Puan Asma boleh masuk ke dalam dashboard Puan ni? Sebab Puan punya suspended kan? Boleh tak masuk dalam ni? Saya boleh masuk tapi saya kena bagi tahu dia kena buat kena masukkan banyak data. Okey tak apa. Sebab nanti tak apa, kes Puan Asma ni kita bantu sekejap lagi Okey, nanti kat dalam dashboard ni kita boleh edit kita punya kita boleh edit info kita. Kalau nampak kat sini kan kita boleh edit info. Okey, maknanya kita boleh tekan edit info kat sini nanti. Lepas ni kita dah log out, lepas kita dah habis kita punya kelas ni, free duduk, kejap lagi dah katalah dah download dekat dalam laptop nanti Puan Nanti Puan dah terus keluar kat sini lah. Okay, dia kata claim, kalau dia keluar claim your 150 free advertising credit, tekan skip dulu, jangan claim sekarang. Sebab apa? Kelas yang seterusnya kita akan cuba buat satu advertisement dan kita akan claim yang 150 tu nanti. Okay, so masa info ni, dalam info ni bila kita tekan, nanti dia akan keluarlah semua kat sini. Semua ni boleh edit. Nak tekan edit, tekan yang pencil ni, nanti boleh edit kemudian. Lepas kelas ni dah boleh edit dah. Okay, insyaAllah dah nak ni. Okay, jangan nampak tak kat sini pending verification ni kan? So apabila kita dapat kod tu daripada pihak Google, kod tu nanti kita nak masukkan kat mana? Kita masuk ke kita punya dashboard ni, kita pergi home, dia ada satu tempat kat sini dia kata pending verification. Ni enter verification code ni, nanti bila dah dapat kod tu lah, tekan enter verification code ni. Slide ni saya akan bagi insyaAllah. Kita tekan enter verification code ni. Nanti dia akan suruh masuk verification code kat sini. Masuk kod tu kat sini, tekan verify. Jangan sekali-kali tekan yang kat bawah ni. Kalau tekan ni, nanti tuan-tuan kena tunggu lagi, dia akan bagi lagi yang baru punya kod pula. Jadi yang bawah ni ignore, jangan ni. Jangan pilih jangan tekan. Enter code dekat sini dan terus verify sahaja.
Macam tu. So bila dah verify nanti dia akan ada lah cantik. Nanti gambar yang kita masukkan tu dia akan keluar kat tepi ni. Kan? Nanti dia akan, kalau orang klik website, maknanya dia akan klik dekat URL kita letak tadi. Sama ada website ke, Facebook ke. Cuma orang sekarang bila dia tekan website, dia memang nak tengok website. Contoh macam tu. Dia tak nak macam, bukan tak nak lah, macam apabila orang tekan website tapi kita route kepada Facebook, maknanya kita masih belum lagi complete kan kita punya business as an online business person. Macam tu. Okay, kemudian direction ni pun kita boleh letak ni lah kita punya apa Google search punya location kan. Okay, and then call ni nombor telefon tu tadi kan. Boleh dia orang tekan call macam biasalah. Kadang-kadang kita pergi masuk website kan, kita duk tekan number tu kan, dan phone number kat sini. Phone number ni bagus kalau misalnya kata lagi meyakinkan, kalau ada nombor landline lagi orang percaya. Ada nombor landline, ada nombor handphone, contoh macam tu kan. Okay. So insyaAllah lepas ni bila dah dapat verification code tu, kita dah verified, Google akan start keluarkan bisnes kita kat dalam Google ni. So itu saja untuk nak visiblekan bisnes kita. Lepas bisnes kita ni dah visible ni, saya akan conduct lagi satu kelas. InsyaAllah yang itu kita akan mulakan dengan Google Ad Class. Jadi daripada segi persediaan, nanti Google Ad Class ni kita akan ajar benda macam ni. Kalau perasan kat tepi ni, di mana ni yang kita akan ajar. Kita nak create account Google Ads ni pula nanti. Yang ini kita akan belajar next. Okay, kemudian bila kita tekan tu nanti kita kena get started lah. Kita akan register sama-sama juga. Macam mana kita buat hari ni, macam tu lah juga kita akan get started untuk kita punya Google Ads. Kita buat sama-sama. Okay. Tengok. Saya tengok ZM Cabinet and Service. Kelas gitu dah ada kat dalam ni Okay, dia macam ni sebab saya ada dua business lah. Satu memang 11 March tu kita buat trading, and then saya dapat satu bengkel, that saya create satu lagi ZM Cabinet. ZM Cabinet tu yang keluarkan produk Vanity Mirror. Okay, I see. Faham. Okay, jadi yang 11 March ni saya kena buat satu lagi lah kot, mana separate entity lah. Boleh. So baru clear lah, sebelum ni kita main langgar je kan. Betul. Tapi tak apa, advantages yang tadi tu Vanity Mirror kan, cuba tekan. Okay, yang Vanity Mirror ni, ZM Cabinet ni yang keluarkan Vanity Mirror macam tu Ya, betul. ZM Cabinet ni yang keluarkan Vanity Mirror. I see. Okay, boleh. Kalau nak lagi macam cun kan, macam kalau produk tu, core produk yang memang penjualan paling tinggi adalah Vanity Mirror, saya kadang tulis je Vanity Mirror by ZM Cabinet. I see. Edit yang tu. Jadi bila orang Google, orang terus nampak. Keyword tu depan lah kan. Yes. Orang terus nampak, oh ni dia Vanity Mirror. Dia orang terus tekan. Okay, alright. Cuba buat yang tu. Kemudian, sekejap nanti kalau nak cari balik untuk edit, just tekan nama bisnes kita ya. Oh, nak edit tu Kalau misal kata nak edit ni, nak ke mari, nak edit ni, nak ke dashboard lah maksudnya kan, lepas kita keluarkan. Kita masuk balik ke dalam Google ni, ke dalam tekan yang dekat atas ni je dulu. Bukan Google Ads, dia nak pergi Google My Business. Okay, nanti kalau nak edit balik lepas ni, kalau misalnya dah habis kelas, nak edit balik, pergi sini balik. Sini. Pergi kat My Business ni Puan. Tekan yang ada 9 titik ni, tekan ni, nanti pergi kat sini, nanti dia pergi balik kat tempat dashboard Puan tu. Okay, dia pergikan home tu balik. Alright, so next kita akan buat ni lah. Jadi saya bagi masa yang ada ni untuk kemas kini dulu, settle. Kemudian kita akan next session, kita akan terus buat Google Ads. Dan masa nak buat first time buat Google Ads tu, standby RM50 saja dekat dalam tuan-tuan punya debit card atau credit card. Kita start minimum 50, kita akan dapat claim 150 kupon Google akan bagi. Maknanya kita buat run advertisement RM50, kita ada lagi 150, kita boleh run lagi RM200. Modal kita 50 tapi kita dapat RM200 punya ads kita boleh run lah.
Okay. Kita akan belajar dah. Nanti saya akan tunjukkan dalam kelas yang selanjutnya yang pasal ni. Macam mana kita nak tengok Malaysian market, macam mana kita nak tengok berapa ramai orang klik vanity mirror contohlah. Berapa ramai orang cari cookies, berapa ramai cari yang akan ada kat dalam ni kita akan tunjukkan in the next class. So sebagai persediaan saya advise kalau misal kata untuk kita belajar ads ni, yang ini memang kita nak start advertise lah. Kita memang nak start pasarkan dah servis ataupun produk kita dalam Google Ads ni. Kita bukan nak buka kedai ke apa. Macam tadi kita baru nak bertapak. Contohnya tu. Sekarang ni umpamanya kita dah ada tapak dah. Kita dah ada kedai dah. Sekarang kita perlu satu step lagi. Kita perlukan orang salesperson dalam kedai kita. Jadi dia punya salesperson ni adalah kita punya website yang mana bila orang klik website tu akan bercakap dengan customer. Okey, contohnya kan, pernah tak macam kita klik satu advertisement, dia akan route kita pergi satu landing page. Kan, web page tu kita cakap, oh nak gini, ni. Segera kami sebenarnya membuat macam ni. Produk kami macam ni. Nampak tak? Dia menjual fokus tentang servis dia. Tapi itu advantage dia. Maknanya dalam tu ayat-ayat power yang memang menyebabkan orang last kali dia klik nakkan kita atau kontakkan kita atau nak jadi agent kita. Depends apa yang kita nak daripada dia orang. Unlike kalau kita tak ada landing page ni, dia akan jadi macam mana? Bila kita run Google Ads ni, bila orang tu dia memang wajib ada web page ni. Kalau tak ada web page ni memang tak boleh buat Google Ads. Sebab apa? Dalam Google Ads tu nanti dia memang minta kita punya web page tu. Dan bila orang tekan web page tu lah yang akan berkomunikasi dan web page tu lah yang akan menyebabkan orang yakin dengan produk kita ataupun servis yang kita nak tu. Nanti dia akan termasuklah. Sebab apa? Kalau kita tak sediakan orang ni, kita masih tak menjual. Jadi kita sia-sia kita buat Google Ads tapi tak ada orang menjual. Contohnya kita ada display je lah. Bila orang datang, orang tak ada orang bercakap dengan dia. Contoh macam tu. Okay, clear Okay, jadi macam tu saya insyaAllah saya ingat dalam next session kalau misal kata semua orang dah okay, kita akan bersedia untuk seterusnya Google Ads. Saya akan bagi tahu dalam masa terdekat ni bila kita akan teruskan dengan session yang ketiga pula. Yang masa tu kita dah live dah, kita dah set kita punya Google account ads tu dan kita terus buat first advertisement kita. Jadi nanti saya akan bagi list untuk kelas yang akan datang apa persediaan yang tuan-puan perlu ada. Contohnya daripada segi tadi macam saya cakap yang perlu ada debit card. Dalam debit card tu mesti ada minimum RM50 yang boleh didebitkan kepada pihak Google ni. Kena call bank siap-siap dulu lah bagi tahu dengan bank. Sebab kadang-kadang ATM card kita ni kita tak boleh masukkan, dia reject. Kita kena call bank dulu bagi tahu yang kita memang nak buat transaction Google ni. Transaction online. Okay. Alright. So Alhamdulillah. InsyaAllah lah. Saya appreciate siapa-siapa yang join kita hari ni. Saya harap insyaAllah benda ni bermanfaat kepada perniagaan tuan-tuan perempuan. Dan kalau misal kata tuan-tuan perempuan ada masa, bolehlah buat macam short video untuk bagi feedback tentang kelas kita. Macam adakah My Falah Niaga ni membantu bagi information ke macam mana ke, yang bagi guide yang kita pun maksudnya guide yang dapat membantu tanpa apa-apa bayaran ke, boleh buat short video untuk bagi kita, untuk kita mungkin boleh share pada kawan-kawan yang lain untuk encourage diorang untuk sama-sama join kita dalam kelas ni. Supaya kita akan dapat, ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada benda ni. Sebab sekarang memang sayanglah Google ni orang tengah nak migrate kemari, jadi apa kata kita share benda baik ni pada orang lain jugalah. So kalau ada apa-apa soalan lepas ni boleh WhatsApp saya ataupun Cik Baya. Nanti kita akan respon dan kita bantu apa yang boleh. Okay. So itu saja saya rasa untuk setakat ni.
Dan buatlah persediaan untuk next untuk Google Ads. Siapa-siapa yang tak ada web page, yang rasa nak dibantu untuk kita buat web page, kita boleh bangunkan web page tu dengan segera. Tapi kalau ada boleh buat sendiri ataupun ada orang lain yang boleh tolong buat, by all means go and do. Janji masa nak datang next section tu memang dah ada dah web page tu, insyaAllah. Okay, so sebelum tu kalau ada apa-apa soalan boleh boleh scroll slide ke satu page nak. Okay, nak ke sini ke mana? Maksudnya macam ni cik? Boleh scroll slide ke satu page nak? Page yang ada tulis My Falah ke ataupun yang ada tajuk program hari ni kan. Macam tu lah. Oh, kita tak letak My Falah hari ni tak? Kami tak letak pula My Falah hari ni. Tak apa, tak letak nanti kita boleh top up. Jadi ada benda yang kita boleh review lah. Betul, mungkin page ni boleh tak yang saya display ni? Boleh yang ni. Okay, jadi insyaAllah wawarkan kelas kita free untuk community My Falah Niaga lah. Boleh bagi kat kita juga supaya kita pun boleh share dengan kawan-kawan yang ada dalam community tu yang masih belum aware. Mungkin kadang-kadang orang ragu-ragu, it's too good to be true kita bagi free macam ni kan. Tapi pada saya, bila kita wujudkan community tu, kita sentiasa berhubung. Dan insyaAllah kalau misalnya kata kami ada produk baru ke apa, kami masih boleh sharekan dengan tuan-tuan, puan-puan semualah. Okay, so ada lagi yang nak tanya apa-apa tak? Kalau tak, kita insyaAllah kita akhirkan perjumpaan hari ini dengan wal-as lah. InsyaAllah Okay, insyaAllah jumpa lagi. Nanti kita akan berhubung lagi ya. So Puan Fatia, insyaAllah saya harap Puan Fatia dapat setkan Puan punya elok-elok. Kalau misalnya kata ada apa-apa perlu bantuan, kontak kita akan bantu. Visiblekan Puan punya perniagaan ni dekat dalam online, insyaAllah. Terima kasih ya semua. Assalamualaikum. Terima kasih, sama-sama. Nur Nasihah baru join tak apa kita ni. Nur Nasihah Azizan, Puan baru join ya? Okay, terima kasih. Puan Nur Nasihah dah ada ni tak? Dah ada Google My Business tak? Yang lain boleh leave lah. Cuba type dekat dia. Puan ni dah ada. Apa ni? Puan Nur Nasihah dah ada ni tak? Dah ada Google My Business tak? Tak apa, kami boleh bantu. Puan lewat masuk sikit tadi kan? Okey, tak apa. Belum ada Okey. Puan nak tak kalau saya bantu Puan? Tak apalah, saya bantu Puan sekejap je nak buat benda ni kalau nak. Nak tak kalau saya repeat sikit apa yang Puan kena buat untuk buat ni? Okey, saya share skrin ni Puan. Puan tengok dekat dalam skrin ni. Sekejap okey, saya share saya punya skrin ni. Okey, Puan boleh kalau Puan nampak skrin saya, Puan respon yes. Saya akan teruskan.
Saya ada 2 skrin ni, saya boleh nampak. Okay. Kalau slot ni ada rekod pun okay. Saya boleh study. Saya tanya, bayar rekod tak? Tanya bayar saya. Do you record? Okay, kita record. Boleh juga kalau nak saya hantar pada puan apa yang kita record tadi. Boleh? Nampak okay. Nak tak kalau saya macam puan cakap tadi recording, saya hantar, puan boleh kalau record lagi okay kot. Jadi puan boleh pause sendiri, puan start balik untuk puan ni. Kemudian saya juga akan hantarkan slide ni lah. Okay puan, boleh insyaAllah. Puan dah ada web page tak? Macam www. Puan berniaga apa Tadi dia puan ni berniaga apa? Type kat dia. Saya niaga dalam FB dan IG je. Okey, tak apa macam ni. Kalau misal kata puan memang bagus untuk berniaga dalam IG dengan ni, tapi kalau misal kata puan nak kopi slimming, cantik. Kalau misal kata puan nak memang menceburi Google Ads ni, sebab apa? Google Ads ni adalah tempat baru yang ramai orang akan pergi puan. Sebab apa? Kalau Facebook dengan IG ni kita masih boleh teruskan. Cuma di Google ni dia punya cost dia sangat rendah. Satu. Yang kedua, di Facebook atau IG bila kita buat ads kita akan pergi merayap, cari orang siapa nak beli produk slimming kan. Maknanya produk kita cari pembeli. Tetapi dalam Google Ads pula kita tak cari pembeli, tapi pembeli yang akan cari kita. Macam tu. So maksudnya orang akan Google kan, contohnya orang akan Google produk slimming. Dia akan jumpa kita dulu. Contoh kalau dalam Google Ads tu lah. Jadi antara syarat untuk ada Google Ads ni, sebab next session yang hari ni session yang lepas sebenarnya, session pertama itu hari saya ada bagi tahu pasal apa itu Google Ads. Saya akan hantar juga pada puan dia punya presentation dia dan recording dia. Kemudian lepas tu puan dengar recording yang hari ni punya untuk puan tahu kenapa kita perlu letakkan bisnes kita dalam Google. Kita nak bertapak kat dalam Google tu supaya puan, orang Google je terus nampak puan punya bisnes. Jadi orang lebih yakin dengan nak pilih puan. Kalau dia orang Google dia akan pilih puan. Macam tu. Dan seterusnya yang session akan datang, kami akan buat session untuk memang terus sama-sama buat Google Ads dan advertise yang pertama sekali yang kita nak keluarkan. Macam kita nak iklankan untuk pertama kalinya. Nak tengok macam mana kan. Dan yang bagusnya, kos untuk Google Ads tu cuma RM50 je bayar pada Google. Dan Google akan bagi kita pula RM150 kredit percuma. Maknanya kita boleh iklan kat dalam tu dengan hanya RM50, nilai dia RM200. Kita dapat RM150 free. Yang itu semua urusan dengan Google. Jadi yang itu kita akan buat untuk yang kelas yang akan datang. Jadi insyaAllah sama-sama kita bantu, apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Cuma kami advise puan perlu ada web landing page. Sebab apa landing page ni, bila kita buat Google Ads, orang klik dia terus ada jumpa kan. Puan biasa kan kalau kita tengok orang buat iklan, kita klik je dia akan keluar dekat page yang menjual tu. Nak jadi ejen kami telah berjaya, kita gini, produk kami macam ni. Okey, klik segera sekarang, tinggalkan nombor telefon sekarang. Contoh macam tu kan. Itu landing page puan. Ya. Dan kalau puan ada masalah apa-apa ke, boleh berhubung dengan kita. Kita akan buat sama-sama. Kalau misal kata puan nak kami buatkan pun, kami ada servis tu, puan boleh contact dengan kita juga. Mana-mana yang puan selesa. Okey. Jadi insyaAllah lepas ni saya akan bagi recording semula untuk puan ni. Dapat tak detail puan ni, dia punya nombor telefon semua dah ada tak? Ada okay. Alright, kami dah ada contact puan. InsyaAllah kita akan hantar. Dan saya minta puan study daripada video yang minggu lepas, video hari ni. Dan insyaAllah minggu depan kalau ada rezeki puan boleh join kita boleh sama-sama. Sebab hari ni yang join awal tadi, dia orang dah siap dah dia punya Google Ads tu. Google My Business tu.
Nanti bila Puan dah dengar kita punya recording ni, kalau misal kata masih nakkan bantuan ke apa, just contact kita je, kita boleh bantu. Okay, terima kasih banyak Puan ya. Okay, insyaAllah kita akhirkan kita punya session lah. Sama, insyaAllah. Selamat berjaya. Okay, Assalamualaikum. Saya boleh lihat kan?